Okay. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, kita minta Bonda Rubiah Suparman dulu unmute. Lepas tu nanti baru Bonda Rugayah. Okey, boleh dah. Boleh? Dah okey, dah okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. Ba tu qalqalah tu jelaskan sikit. Utul kitab sebab dia qalqalah kubra kan. Okey. Fariqum minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Bonda. Okey, kita Sama-sama Ustazah. okey, next Ajar Rugayah. Bonda Ajar Rugayah. Unmute dulu. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man kana aduwwul lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Walaqad anzalna Cuba jangan putuskan dal tu. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun walamma ja'ahum
rasulun min indillahi wa musaddiqul lima tak ada wah. ma'ahum. Tak ada wah. Okey. Ambil balik ke? Musaddiq. Ambil balik. Walamma ja'ahum rasulun Bunda, min dia macam bila bunda baca ahum rasul, dia jangan terhenti begitu tau. Sebab mim ni dia ada sifat tawasud. Lepaskan aja dia punya sifat gunah yang ada. Dia bukan kita gunahkan sampai 2 harakat. Yang tak bolehnya ahum rasul, itu je tak boleh. Tapi kalau ayat begini, izhar syafawi, walamma ja'ahum rasul, hum rasul, tu tak ada masalah. Dia tak lama kat situ. Ya, jangan sampai jadi terputus. Contoh macam bonda baca tadi, ja'ahum rasul, macam terkejut berhenti dia. Dia tak perlu sebab dia memang ada sifat gunah semula jadi pada mim. Cuma jangan lama sangat. Dia tak boleh lama kat situ. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Minalladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Baru nampak dia semua, dia tak keras. Dekat mim tu jangan dia terhenti. Okey. Aja Zainab, boleh unmute? Aja Zainab boleh unmute dulu. Assalamualaikum saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. Okay, next. Hajar Laila. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril
Wajibril. وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا وحدا نبذه فريق أو كلما عاهدوا عهدا أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. Sikit lagi kaf tu. Dia jangan bal'ak. Angin je. بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول Walam dengung satu tak cukup. Ro tebalkan. ولما جاءهم رسول Ro. Jangan ra. Rasul. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم. Sekejap lagi sekali dekat min in. Kalau min in dia jadi hamzah nun. Min indillah satu. Satu lagi musaddiqul tu sad tebalkan. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul azim. Jaga-jaga dekat sad tu dia jadi sin tu. Tiba dekat sadaqallah. Sadaqallah dia jadi sa. Sadaqallahul azim. Wa mesti tidak ada desiran. Kalau azim dia ada desiran dia jadi zai nanti Sadaqallahul azim. Okey. Okey. Hilang dah Kak Su. Macam biskut. Tadi ada ni tak ada dah. Hajar Rubiah belum kan? Hajar Rubiah. Kak Rubiah dululah. Sementara tunggu dia masuk balik. Bonda kena unmute dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala. Cuba lembutkan, cara melembutkan qalqalah tu jangan diputuskan. Heret-heretkan. Wa Jibril wa Mikala. Wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illa al-fasiqun. Aw kullama ahadu ahdam nabazahu. Ahdan masuk nun. Aw kullama ahadu ahdam nabazahu. Jangan, dia mesti jumpa nun. Dia idgham ma'al gunnah kamil, maknanya masuk sepenuhnya nun.
Jadi ahdan nabadahu. Dia masuk nun terus. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum. Bismillah. Awakullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Bal aksaruhum la yu'minun. Falamma ja'ahum rasulun Ro tebal. min Rasulum, jangan rasu. Ro. Falamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab minal ladzina utul Terputus. Ulang balik bunda. Boleh tak bunda ulang balik? Minal ladzi. Bunda punya suara putus. Minal ladzina utul kitaba kitaballah. Minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqah. Okey, terima kasih bunda. Okey Kak Su. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ayat 98 ya? Ya, man kana. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Ba tu lanjutkan. Wajibri, jangan wajibri. Wajibri. wa rusulihi wa Jibril wa minkala fa'in Wa mikala fa'in. Jangan terlebih. Ka tu terlebih. Wa mikala fa'in. Cukup, jangan wa mikala fa'in. Wa mikala fa'in. Terlebih tu Kak Su. Dia jadi 3. Wa mikala fa'in. Wa mikala fa'inna Allaha waduwwul lil kafirin. Fa'inna Allaha aduwwul lil kafirin. Ain. Fa'inna Allaha aduwwul lil kafirin. Tanwin bertemu lam tu tak boleh tolak lama-lama. Aduwwul lil. Cukup wul lil, jangan wul lil. Tu dah lama dah tu. Aduwwul lil. Cukup. Aduwwul lil kafirin. Laqad anzalna. Qalqalah jangan lupa. Lepas tu jangan putus. Selagi dia berada di tengah-tengah ayat atau di hujung kalimah yang berada di tengah ayat pun dikira qalqalah surah. Walaqad
ولقد أنزلنا إليك آيات بينات Boleh. وما يكفر بها إلا Jangan sampai bunyi ya ke, ada ke tu tak boleh tu. Dia jadi qalqalah walaupun dia bunyi nipis, dia tetap berbunyi qalqalah. Dia bukan ya ke. Wa ma yak وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما آهدوا أهدا نبذه فريق منهم fariqum, jangan farikum. Farikum dia jadi kaf. Dia tebal. Fariqum minhum. Bukan. Tu nipis tu. Kalau kita sebut farikum kum tu nipis. Fariqu qu. Fariqum qaqiqu kum. Fariqum minhum. Itu baru qaf. Okay. Bal aksarukum la yu'minun. Walamma lam tu dengung. Ma jangan lebih 2 harakat. Walamma ja'ahum rusuluhum rasulum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Okay, ulang balik musaddiqul lima, jangan terlebih panjang. Musaddiqul lima. Ulang situ. Musaddiqul lima ma'ahum nabaza fariqum minal Itu pun sama ladzina. juga qaf tu. Nabaza fariqum, jangan kum. Dia sama macam kat atas tadi. Nabaza fariqum Nabaza fariqum minal ladzina utul kitab. Boleh sambung? Boleh. Kalau boleh ambil balik minal ladzi. Minal ladzina utul kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Bersinar-sinar Kak Su hari ni baca. Berlampu-lampu hari ni. Jelas sikit nampak. Gelap. Hujan. Gelap. Oh ya ke? Saya nampak kat sini terang je. Mungkin kat sana lah gelap. Okey, Kak Riza. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa inna Allaha aduwwun lil kafirin. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم
musaddiqul lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, habis dah Tak ada lagi yang belum baca kan? Saya bacakan terus muka surat 16. Saya ikut terus. Terbelit pula. Mana saya punya link? Kita talaki 3 kan? Tengok dah salah dah. Ya, talaki 3. Kan salah pula Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
Sadaqallahul azim. Okey, saya dah buatkan saya dah bacakan satu page penuh tapi saya bagi dua. Tadi saya buat daripada ayat 102 tu. 102 tu memang satu ayat. Daripada baris atas sampai hujung tu, lebih daripada separuh lah tu. Kemudian yang kedua tadi baru saya rekodkan daripada 103 hingga 105. InsyaAllah. Okey. Okey, kita masuk pada buku coklat terus. Kita sambung. Hamzah wasal dah habis. Kan? Kita nak masuk bahagian tafkhim dan tarkib, betul tak? Betul insya-Allah. So kalau nak unmute boleh unmute. Siapa-siapa nak unmute ataupun nak tanya ke apa kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita tengok muka surat 90. Okey, bacaan tafkhim dan tarqiq. Pertama sekali kita nak kena tahu dululah maksud tafkhim apa, maksud tarqiq apa. Yang selama ni kita sebut kadang-kadang main sebut je kan. Tarkim lah, bunyi tarhim lah, jangan bunyi talqin sudah. Jangan cakap tak klik sudah. Apa dia? Tak klik. Yang kata win tu. Okey, tarqiq tarqiq. Okey, kita tengok dulu yang pertama. Ini dia berkaitan dengan huruf ra. Ada juga yang disebut pada huruf lain lah, tapi yang ini dia nak menyebut macam mana nak letak huruf-huruf yang tebal tu Contoh salah satu ra lah. Kita tengok dulu maksud tafkhim. Menebalkan sebutan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke lelangit ketika menyebut. Itu maksud tafkhim. Tafkhim tadi maksudnya apa? Tebal. Jadi bila kita nak kena baca sesuatu huruf tu dengan tebal dan dihukumkan tebal, maka kita mesti mengangkat pangkal lidah ke lelangit ketika kita nak menyebut huruf tersebut. Mana pangkal lidah? Mana pangkal lidah kita? Ni lidah. Okey, ni lidah kita. Nampak Okey, mana pangkal? Sini. Ni pangkal lidah kita yang belakang. Okey, jadinya ni. Sini. Okey. Macam inilah. Tak nampak gambar Ustazah. Tak nampak gambar saya? Tak ada gambar Ustazah. Tak ada gambar. Orang lain nampak saya tak? Tak ada. Nampak? Ada? Ada. Oh, saya tak nampak Ustazah. Bonda pakai handphone Apa swipe? Bonda pakai handphone. Bonda kena swipe kiri kanan. Ya. Pakai handphone memang tak nampak semua orang. Dia akan nampak orang yang bercakap. Kena slide. Dia empat. Kena slide sampai nampak saya. Ada tak Bonda? Tak nampak juga. Tak Kiri ada. kanan. Kanan. Unmute. Dia bukan unmute. Jangan tekan yang mikrofon dengan kamera tu. Jangan tekan. Dia tolak je dengan jari. Slide je kiri atau kanan. Your microphone is unmute. Jangan usik mikrofon tu. Okey, dah nampak. Okey, Ustazah tadi Ustazah punya recording ada lompat-lompat Ustazah. Lompat? Suddenly Yang orang dia lain laju. ada lompat tak? Dia laju. Okey. Orang lain tak ada lompat Tak ada. Saya punya okey. Okey. Saya Bonda okey. punya ni apa? Saya tengok Bonda punya line tu dia tak
tak stabil. Kadang-kadang dia kuning, kadang-kadang dia merah. Okey. Tapi Saya ingatkan okey tak apa. Tapi kalau macam dia tak ni pun saya cover dekat dalam saya punya apa? Saya punya handphone tadi saya dah hantar terus dekat dalam WhatsApp group. Alright. Baik. So tadi nak sebut ini dia macam ni Macam gini nampak tak? Sebab saya punya gigi tak ada orang pinjam. Okey, dia macam ni kan? Ini pangkal lidah kan? Ini pangkal lidah, dia naik kat ni kita punya lelangit, dia naik begini. tak. Dia naik macam ni. Gitu. Dia melekat ke langit. Ataupun dalam gambar tu lah. Nampak tak pangkal lidah dia? Lidah dia yang merah tu. Kita tengok gambar lah dia terangkat ke atas. Ke lelangit belah belakang. Disebut sebagai lelangit lembut. Kat sini dia tak letaklah pangkal lidah ke lelangit lembut. Cuma saya menambah. Sebab kawasan lelangit kita ni ada lelangit keras, ada lelangit lembut kan. Macam mana kita nak tahu? Hujung lidah kita ni cuba kita tolak ke belakang. Kita rasa sendiri dengan hujung lidah. Lembut tak lelangit belakang tu? Itulah lelangit lembut nama dia. Jadi pangkal lidah mesti kena dekat lelangit lembut tu barulah huruf tu tebal. Kalau kita menyebut huruf tu tak tebal bermakna pangkal lidah kita tak terangkat sampai lelangit lah tu. Kadang-kadang kan bila kita baca satu huruf kita tak perasan lah. Kita tahu huruf tu tebal. Contoh ro tebal. Ro. Depan tu memang dah bergerak lah. Depan tu lidah tu fungsi dia sebab dia punya tempat keluar memang di hadapan. Tapi yang mengangkat pangkal lidah tu untuk membantu ro tu tebal. Okey. Tapi bila kita baca dalam ayat panjang macam tadi kan ada beberapa kalimah yang mengandungi huruf ro. Tiba-tiba ra. Bila ra tu hujung lidah dah betul dah tempat keluar dia. Tapi dia tak membawa kepada pangkal lidah naik ke langit. Dia tak naik ke langit. Itu yang menyebabkan ro tu jadi ra. Itu kena check balik. Kita sendiri dapat rasa ro, ra. Ro, ra. Kita punya pangkal lidah tu macam tu. Ro, dia ternaik. Ra, dekat bawah. Dia ada vibrate. Vibrate tu lain. Vibrate tu dia punya sifat vibrate pula. Itu penting tu. Ini yang dia nak cerita. Macam mana dia boleh jadi tebal? Vibrate tu ketika tebal ke ketika nipis ke dia tetap tebal. Dia tetap tebal, dia tetap bunyi. Contoh kalau baris bawah kan dia nipis kan. Ri, ni, ri, dia tetap ada dia punya getaran. Ru, ro, dia tebal kan. Ru dengan ro tebal. Dia tetap ada getaran. Tapi yang saya nak sebut ni dia tidak berkait dengan vibrate. Dia sebut apabila huruf itu tebal maka diangkat pangkal lidah. Contohnya ro. Ada lagi huruf-huruf lain yang tebal. Contoh macam huruf isti'la. Huruf isti'la ada 7 kan? Kha, qad, bod, kho, ghain. Dia ada 7. 7 tu kalau kita sebut dalam keadaan tidak mengangkat pangkal lidah maka dia tidak akan jadi tafkhim. Itu syarat utama dia mesti diangkat pangkal lidah. Okay, kita tengok pula yang kedua. Yang bawah dia. Tarkik. Okey, tarkik maksudnya nipis. Okey, menipis sebutan huruf dengan membuka ruang antara lidah dengan lelangit ketika menyebut. Maknanya ruang tu dia tidak tertutup lah. Dia tidaklah ternaik seperti yang bacaan tafkhim tadi. Cuba tengok dia punya gambar rajah tu. Ada beza tak? Ada. Ada beza yang tadi, yang tafkhim tadi melekat dekat lelangit. Terangkat tinggi. Yang ini dia tidak terangkat tinggi. Dia ada ruang. Dia ada ruang yang keluar ke bawah macam tu kan. Itu tarkik. Tarkik bermakna seolah-olah macam huruf itu huruf nipis ataupun huruf istifal. Jadi huruf istifal ni dia tidak terangkat. Contoh kalau ro ni specialnya dia boleh jadi tebal, dia boleh jadi nipis. Kalau ro nak dapatkan nipis ro tu ketika bila? Paling bawah. Ri tu pangkal lidah kita tak terangkat macam mana gambar kat atas tu. Tapi dia punya bentuk pangkal lidah kita dah menjadi pada gambar rajah di sebelah kiri yang bawah tu. Jadi itu ro. Apa-apa huruf yang selain daripada huruf-huruf isti'la tadi maka dia disebut dengan nipis dan lidahnya keadaan dia tidak diangkat. Okey. Baik. Itu baru kita nak faham tafkhim dan tarkik. Jadi kena ingat yang pentingnya bila sebut tafkhim ni kita kena tahu maknanya tebal. Syarat tafkhim yang paling utama apa?
mengangkat pangkal Angkat lidah ke angkat. ke lelangit lembut tadi tapi kalau tarkik dikata menipis kan. Tarkik itu menipis, membuka ruang antara lidah. Maknanya dia tidak mengangkat. Dia ada ruang kat tengah tu. Tidak seperti tafkhim tadi. Okey, setakat ni faham tak? Makna tafkhim, makna tarkik dan cara mengendalikan huruf-huruf yang tafkhim ni. Yang penting, satu memang pemahaman tu perlu. Yang kedua, praktikal tu pun penting. Kadang-kadang kita faham dah tafkhim tu tebal, tapi kita baca tak cukup tebal. Itu yang paling penting. Okey. Kemudian yang bahagian yang ketiga tadi tafkhim, kemudian tarkik, kemudian kita tengok huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ni maknanya huruf alif sampai ya itulah huruf Al-Quran yang disebut sebagai huruf hijaiyah. Dibahagikan kepada 3 bahagian utama. Yang pertama, huruf itu sentiasa tafkhim. Macam mana sekalipun dia tetap tebal. Itu bahagian pertama. Nanti kita akan perhaluskan lagi antara 3 bahagian ya. Kemudian yang kedua, sentiasa nipis, iaitu sentiasa tarkik. Ada juga huruf yang sentiasa nipis atau tarkik. Kebiasaannya huruf yang nipis ataupun sentiasa nipis, sentiasa tarkik ni berbaris bawah lah. Kalau yang sentiasa tafkhim tu kebiasaannya baris atas dan hadapan kebanyakan. Tapi kita bergantung juga pada huruf dan baris tersebut. Kemudian yang ketiga, bergantung kepada keadaan huruf sebelumnya. Nya tu siapa? Sebelum huruf tebal tu. Sebelum huruf tebal tu tengok dia tebal ke nipis ke. Sebelum huruf nipis tu dia tebal ke dia nipis ke. Itu kan kita tahu juga. Tapi tak apa, nanti kita akan fokus satu persatu bahagian. Okey, kita tengok pembahagian huruf ni. Yang mana sentiasa tafkhim, yang mana sentiasa tarkik, yang mana boleh dalam 2 keadaan. Kita tengok satu-satu. Muka surat 90 lagi yang bawah. Okey. Yang sentiasa tafkhim, dia tak boleh berubah. Iaitu hurufnya ada 7 yang saya sebut tadi, huruf isti'la. Okey, iaitu huruf yang terangkat pangkal lidah sentiasa. Cuba kita sebut kho. Kalau kita sengih, dia tak boleh sengih, kiranya huruf masam lah ni. Apabila pangkal lidah kita terangkat ke atas, manakan kita boleh menyengih? Senyum. Tak boleh senyum, tak boleh benda. Kita sengih, tiba-tiba kho. Tak boleh, dia jadi kha. Tak boleh. Dia automatik. Okey, kemudian sod. Baru betul-betul tebal. Masa kita sebut, pastikan pangkal lidah aku selama ni naik ke tak naik. Sod. Kadang ada juga orang sebut, sod ni kan tempat keluar dia hujung lidah dekat gigi bawah kan. Tapi pangkal lidah dia tak naik, cuma dia sebut sod. Dia sin tapi dia bunyi o. Sod. Dia bukan sod. Dia mesti angkat pangkal lidah membunyikan sod. Barulah bunyi Arabiah tu datang. Kalau tak bunyi Melayuiyah. Melayuiyah, Jawawiyah, Banjariyah. Semualah keluar. Minangiyah. Semualah keluar. Apa dia benda? Nogoriyah. Semua keluar. Kan? Jadi pastikan pangkal lidah tu yang menyebabkan bunyi tu asli betul-betul Arabi bunyi dia. Bukan so tapi so. Gitu. Sod. Sod. Apa yang membantu bunyi tebal tu? Yang membantu adalah mengangkat pangkal lidah. Okey. Ya. Bod. Cuba sebut. Bod. Okey. Kalau sebut dia bila ramai ni saling bantu-bantu bagus, semua bunyi sama je. Bod. Selamat. Tapi kalau dia sebut dod, bermakna dia sebut huruf dal ataupun dia menyebut fokusnya dekat hujung lidah sahaja. Tapi dia bunyikan o. Dod. Dod Melayu. Bod. Barulah Arab. Bod. Tapi saya tak kisahlah kalau ada kata Ustazah, saya memang orang Melayu, jadi bunyi Melayu lah. Tapi kita cuba. Okey, kemudian ghain, macam mana sebutkan dia? Ghain. Bukan cara kita sebut macam mana biasanya? Rain. Alih-alih dah bagi bawah je, rain. Itu okey lagi. Kalau dulu-dulu ada sebut arin lagi. Arin. Salah ghain. Sebab dia huruf tebal. Ghain. Kemudian po.
Pangkal lidah angkat, jangan lupa. Po. Bukan to. Ada orang baca to. To tu huruf ta, tapi dia tak angkat pangkal lidah, dia bunyikan o. To je. Bukan to tapi to. Baru dia bunyi asli. Okey, kemudian qaf. 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 Okey, bukan qaf, bukan qaf tapi qaf. Dia angkat pangkal lidah. Nampak mudah huruf isti'la ni, tapi kalau sebut seorang-seorang, saya dulu sebut belajar seorang-seorang pun teka-teka-kantoi juga. Awak ni orang Melayu ke nak jadi orang Arab ke nak jadi apa dia tu? Okey, yang terakhir lo. Hujung lidah mesti keluar. Lo. Bukan? Kalau sebut zo itu hujung lidah aja yang keluar, tapi pangkal lidah tak angkat sebab dia tak jadi tebal. Cuma o je bunyi o je kan, tapi angkatnya tidak. Kita kena angkat pangkal. Lo. Dia berisi tau. Okey, contoh macam saya bunyikan. Yang pertama zo, yang kedua lo. Zo. Satu lagi lo. Kita nampak dia tu ada isi ke tidak. Maknanya kita kembungkan pipi. Lo. Zo. Hujung lidah tu comelnya. Zo. Salah lah. Boleh? Maknanya apabila kita menyebut huruf isti'la secara keseluruhan, dia jadi berat. Berat sebab pangkal lidah kita dekat atas. Bayangkan kalau kita bercakap seharian, bercakap dengan keluarga kita ke kat rumah, cakap dengan kawan-kawan kita, pangkal lidah kita naik sentiasa. Penat tau bercakap tu. Jadi gitulah maknanya huruf isti'la itu sentiasa kita kena pastikan pangkal lidah tu terangkat. Kalau tak terangkat dia tak jadi tafkhim. Ini adalah yang sentiasa tebal. Sentiasa tebal. Ini tebal. Dia dah tulis dah sentiasa tafkhim. Okey. Kemudian huruf yang sentiasa tarkik. Tarkik itu apa? Nipis. Jadi apa yang berkaitan dengan huruf nipis? Huruf yang berada di bawah ini. Okey, dia ada berapa huruf tu? 19, betul? 19 huruf ni. Dia tolaklah dengan huruf isti'la. Dia tolak dengan huruf isti'la. Kemudian dia tolak dengan huruf yang tafkhim atau tarkik belah kanan ni. Sebab yang tu kenapa dia tolak? Sebab dia kadang-kadang jadi tebal, kadang-kadang jadi nipis. Jadi tipis. Jadi yang ni, yang tengah ni memang dia sentiasa nipis. Okey? Hamzah tu bunyinya jangan o. Kemudian cuba meletakkan baris atas semua supaya nampak yang mana keadaan bacaan itu dinipiskan. Ha, ka, ja, sya, ya, na, da, ta, za. Jangan ta. Jaga jangan ta. Ta. Jadi macam ta. Bukannya ta. Senyum. Da. Biasa. Ma. Wa. Ba. Za. Alah, benda ni kita back to basic balik sebenarnya. Apa yang pernah saya kongsikan sebelum ni, setiap huruf istifal, jangan kita buka mulut kita atas bawah. Letakkan kita punya tangan ni di dagu kita. Ingat tak? Saya pernah share benda ni dulu awal-awal. Jadi kalau kita ingat huruf ini bukan huruf isti'la, maka kita punya sebutan tu tak payah nganga. Bata. Dia bukannya atas bawah, tapi dia kiri kanan. Jadi bila kiri kanan, dia tak bergerak banyak. Dia tidak bergerak pun kadang-kadang. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang Arab baca, dia buka mulut sikit je tapi sebutan dia sangat cantik. Sebab dia meraihkan lidah yang kat dalam tu. Banyak huruf lidah berbanding dengan huruf lain. Huruf bibir 4 je. Jadi dia tak banyak bergerak. Mana ada huruf dagu. Kita je mendagukan semua huruf kan. Wa ma anzalna. Seboleh-boleh nak ngangkat bawah. Tapi memang perlukan latihan yang selalulah. Tak boleh sekali-sekala. Sekali-sekala dia jadi
Kalau sekali-sekala dia jadi bahasa kita lah. Bahasa orang Jawa kita, Melayu kita kan. Asli kita. Okay. Setakat ni boleh. Apa dia bunda? Dot kan orang Jawa. Dia Macam mana? Apa? Kalau orang Jawa, dot. 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 Ustazah, dengar tak suara saya? Dengar. Ya. Dengar. Ustazah pula hilang Ustazah dengar tak? Nampak gambar saya seorang je. Lagipun dekat partisipan saya seorang je merah Ustazah. Ada student baru ni. Su Masuk. baru masuk. Partisipan tu saya merah. Baru masuk. Baru masuk. Ustazah hilang. Ni baru ada. Sekejap, saya baru keluar balik. Saya baru masuk balik. Line kan. Hari ni semuanya work from home kan. Masing-masing berebut-rebut lah. Line tu tak okey kan. Aduh. Okay, sekarang line saya okey tak? Okey Baik. Ustazah, Su baru masuk. Suryati. Perasan. Okay. Right. So, nanti lepas habis penerangan ni ada masa lebih kurang 10 minit atau 5 minit sebelum habis tu. Nanti bagi Kak Suryati rasa kan. Ya, terima kasih Ustazah. Apa tu? Birthday tu. Siapa tu? Apa punya birthday tu? Sorry. Kantoi. Kantoi. Birthday Hajar Zainab ke hari ni? Dah tak kawan. Tertekan tadi. Tak apa. Kalau birthday Hajar Zainab nak wish. Belum lagi. Belum lagi. Alright, tak apa. Kita teruskan Tadi isti'la iaitu sentiasa tafkhim. Kemudian huruf istifal itu sentiasa nipis. Maknanya bila kita betul-betul menyebut dan menguasai huruf yang nipis tu, insya-Allah kita keluar daripada kepompong yang biasa kita buat, iaitu bacaan Melayu tadi. Tapi yelah, cakap tu macam senang kan. Sebenarnya cakap yang nampak senang tu nak bagi semangat. Tapi nak buat tu memang memerlukan usaha yang sentiasa kena sentiasa semangat. Kalau tak nanti dia jadi sukar jugalah. Nak selalu sebut-sebut kalimah-kalimah tu Tarkib ni senyumlah Ustazah. Senyumlah. Senyumlah. Oh ni, Tarkib senyum Tarkib tu Tarkib. nipis. Nipis. Tarkib tu huruf Tapi nipis. senyum. Sebut Sekejap. dengan keadaan. Sekejap, saya cakap sekejap. Tarkib tu maksudnya nipis. Okey. Nipis tu tadi mestilah keadaan lidah tu dibuka ruangnya. Lepas tu dia berkait dengan huruf istifal. Yang mana huruf istifal ni kebanyakan hurufnya semuanya senyum. Gitu. Boleh? Tapi tak jadi juga Ustazah. Dia jadi bukan lebar, tak jadi bundar juga. Kan macam Kalau senyum. sebab macam saya tu. cakap lah, kita orang Melayu ni hari-hari cakap Melayu. Cuba kalau kita cakap Arab daripada kecil, tak ada masalah benda tu. Jadi sebenarnya boleh ke tak? Boleh. Boleh. Saya pun selalu dulu macam tu. Kita bercakap kan bunyilah orang Melayu, ayah saya orang Terengganu, mak saya orang Banjar. Jadi bercampur-campur bahasa. Bila bertalaki tu habis ke laut semua. Jadi bila saya kata Ustaz tak boleh Ustaz. Kalau dah tak boleh sangat cakap Melayu pun tak payah, cakap Banjar pun tak payah, diam aja duduk rumah. Cakap macam tu. Maknanya kita faham lah, maksudnya kita lebih daripada kita punya percakapan ni lebih banyak bercakap daripada kita latih sebutan tu. Manakan tidak kalau kita sebut, contohlah paling mudah, arsalna, tebal, sal nipis, na nipis. Kalau kita baca hari-hari, satu kalimah aja contoh satu hari kan. Daripada pagi sampai ke malam, arsalna. InsyaAllah kita akan ingat. Kita takkan baca dah arsalna wa ma arsalna. Arsalna tu betul dah sengihnya, tapi dia punya sengih sampai ra sekali ar.
Dia punya macam kekerapan menyebut. Macam mana Kak Su? senyum dia tu macam senyum mengada-ngada. Betul. Tak pastilah pula saya nak kata senyum mengada ke apa, tapi senyum tu biar ikhlas. Senyum ikhlas, bukan senyum buat-buat. Tapi saya pernah ada pengalaman yang student yang memang dia gigih lah. Sampai mula-mula belajar dia punya pipi tu gigil. Sebab dia selalu baca ayat-ayat istighfar ni semuanya tebal. Contoh macam saya sebut tadi lah, wa ma arsalna, tak senyum langsung, ke bawah aja kan, bergerak je dagu. Saya kata cuba ikat dagu tu. Dia pun letak dagu tu kan. Jadi dia senyum banyak, wa ma arsalna, tapi kat sini gigil-gigil pipi dia ni. Gigil-gigil sebab tak biasa. Tapi lama-lama dia biasa, nanti lama-lama dia lembut. Apa Kak Su? Yelah macam senyum macam mengada-ngada lah. Kalau kita senyum betul, lebar kan. Kalau senyum sikit-sikit, ngada-ngada lah dia ni. Senyum biasa, bukannya sengih. Tu. Sengih lain tau. Sengih tu dah jadi bacaan, dia dah jadi imalah. Sengih tu imalah contoh. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Re tu dah hampir kepada baris bawah. Ni tidaklah seperti re. Dia jadi betul-betul clear pada baris atas. Ma, hatta, ba, jangan ba, ba, yang tak boleh be, te, wa ma arsalna. Tu dah mengador tu. Banyak sangat. Okay. Dia kena natural kan. Kacau. Okay, saya teruskan Ada juga ketika huruf itu disebut dengan tafkhim atau tarkik. Mengikut pada keadaan ataupun bergantung pada keadaan huruf sebelumnya. Apa huruf dia? Iaitu huruf ra dengan lam. Okey, tengok dulu. Okey, huruf ra dengan lam ni sebenarnya asalnya huruf istifal. Tapi sebab ra ni dia ada pembahagian yang lain, iaitu apa dia? Ra ni kadang-kadang boleh baca tebal, kadang-kadang boleh baca nipis, kadang-kadang dia boleh baca dua keadaan. Jadi dia letak pada bahagian tafkhim dan tarkik ra tu. Ketika bila dia tebal, baris atas dan baris depan. Ketika bila ra tu nipis, baris bawah. Dan sebelumnya juga, ra yang mati, kalau sebelumnya baris atas dan baris depan, tebal juga ra mati tu. Dan ra mati, kalau sebelumnya baris bawah, nipis. Maknanya bukannya bergantung pada ra berbaris sahaja, tapi pada ra yang mati juga dia ambil kira. Ambil kira kat mana? Huruf sebelum dia tadi. Baris pada huruf sebelum dia. Baik. Itu ra. Lam pula. Lam ni pun asalnya istifal. La, li, lu, la. Kan? La. Ada tak orang baca lo? Ada. Kita je orang Melayu. Tak baca lo. Ada ke Kak Su? Ada. Maknanya dia bukan meletakkan betul-betul pada sifat istifal lah kalau lo tu. Tapi kalau orang Melayu sebut lo tu saya faham. Biasa. La ilaha illallah. Contoh. La ilaha illallah. Kan? Nampak tak? Itu benda yang biasa. Benda yang biasa dan kita selalu pula sebut. Kadang kalau kita pergi kenduri, minta maaf cakap lah. Tak kisahlah kenduri tahlil perempuan ke, lelaki ke. La ilaha illallah, la ilah. Lagi laju lagi, la ilaha illallah. Mana jarang orang sebut betul-betul la ilaha illallah. Tak ada. Jaranglah, ada. Tapi jarang. Bila kita buat amalan macam tu, saya pernah juga buat dekat kawasan taman ni kan. Bila saya baca la ilaha illallah, la. Jadi ada juga yang menyebut macam, Ustazah ni cakap macam orang Arab. Sebenarnya itu yang kita nak. Kan? Tapi sebab kita dah terbiasa dalam kita punya komuniti begitu. Jadi kita tak nampak lah itu satu kesilapan. Jadi kat situ la tu kesilapannya kalau kita sebut lo tadi adalah pada sifat dia. Dia tidak mengistifalkan sebutan lam. La, dia terangkat pula pangkal jadi lo, kan? Dia ada ketika lam itu dia boleh baca dengan tebal atau taghlif, iaitu pada kalimah Allah. Tapi pula bila kita baca pada kalimah Allah ni, masalah orang Melayu kita ni, bila kalimah Allah tidaklah pula dia menebalkan betul-betul.
Patutnya kita baca wallahu ghafurur rahim. Contoh wallahu. Kita baca wallahu ghafurur rahim. Habis Allah pun dia jadi nipis, ra tadi rahim jadi rahim. Jadi nipis. Sebab tak kena dibuatnya kan. Suruh tebal kita nipis kan. Suruh nipis kita tebalkan. Tu. Okey. Itu antara ra dengan lam. Maknanya dua-dua tu dibolehkan sama ada mengikut pada ketentuan ayat tersebut. Tapi lam tadi dia banyak bergantung pada kalimah Allah. Itu pun syarat dia kalimah Allah itu yang mana sebelumnya berbaris fathah atau dhammah. Tapi kalau kalimah sebelum Allah itu berbaris bawah, tetap juga dibaca dengan nipis. Contoh abdillah. Kalau dal berbaris bawah di, ada tak orang baca abdillah? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada lah. Ada. Ya ke? Kalau ada tu, kalau dalam di kalangan kawan-kawan kita baca Abdullah, betulkanlah. Kesian dia. Maknanya dal baris bawah, mesti Allah itu dibaca nipis. Kalau dal itu baris depan, Abdullah, barulah dibaca dengan tebal ataupun Abdullah. Jamal Abdillah pun mak ayah dia pandai letak nama anak. Sebab tu nama dia Jamal Abdillah. Sebab dia letak dal berbaris bawah, maka Abdillah. Dia tak sebut Abdullah. Nampak tak? Nampak. Jadi dekat situ dari segi ilmu tu pun maknanya mak ayah dia pun ada ilmu tu. Tu tahu Okey. Nampak itu antara lam dengan ra tadi. Okey. Kemudian huruf mad alif. Okey, yang mad alif ini dia bergantung pada keadaan huruf sebelumnya. Sekiranya huruf sebelum alif itu huruf isti'la, maka alif itu jadi tebal. Contoh, kita pasangkan huruf isti'la tu pada alif. Contoh kha dengan alif. Kha. Ada tak kha kita jumpa alif jadi kha? Ada, bak kata Kak Su. Ada kan? Tapi tak boleh sebenarnya. Kalau tanya semua ada, orang Melayu kita ni semua boleh. Multi-purpose. Semua dia boleh buat. Tapi kadang-kadang terlanggar. Wa khafa. Kadang bila dah baca satu ayat panjang, masa kan kita boleh tak ada buat kesilapan kan? Maksudnya wa khafa, maka dia jadi wa khafa. Tak boleh lah. Dari segi sifat tu dia dah berubah. Kemudian solatu. Contoh as-solah, ataupun sabiru wa rabitu. Sod alif tidak boleh dibaca dengan sa. Sa. Tak boleh. Jadi alif yang ada dekat sod tadi tu automatik dia jadi o. Sebab apa jadi o alif tu? Sebab dia mengikut pada huruf sebelum dia iaitu huruf isti'na. Tapi kalau huruf alif itu, alif mad itu dimasuki oleh huruf sebelumnya dengan huruf istifal, maka dia jadilah nipis. Contoh ta. Ta dengan alif. Maka dia jadi apa? Ta. Tak boleh dah baca to. Maknanya ta tadi alif tu jadi a. Dia jadi terbuka. Dia mengikut pada ta. Kalau alif tadi mengikut pada huruf tebal, maka dia jadi o. Gitu. Itu maksud huruf mad alif ni dalam bahagian yang ketiga, tafkhim atau tarkib. Okey, setakat ni jelas tak? InsyaAllah. Jelas Alhamdulillah. Okey, ada apa-apa nak tanya kenaan dengan pembahagian huruf? Sentiasa tafkhim, sentiasa tarkib, kemudian ada tafkhim dan tarkib. Ada? Tak ada. Baru saya perasan. Bonda ajar Rubiah dah tak ada. Dah terkeluar. Saya rasa lain dia lah juga ni. Mungkin lain dia. Saya baru perasan. Dah lama ke baru lagi? Saya tak perasan tadi. Oh, yang kata ada suara tak ada suara tu. Ada gambar tak ada gambar. Itulah kalau nak admit tapi tak ada indication untuk saya admit. Itu yang macam saya nak saya tak boleh masukkan dia kan. Tak apa. Mungkin dia pun tak lepas nak masuk tu rasa. Line dia tak okey tu. Ini memang semua problem. Yelah. Sebab dah ramai kerja dari rumah kan. Semua jadi kalau tak strong tak dapat masuk. Kalau wifi dia tak betul pun tak boleh. Betul. Dia kena strong baru dia boleh. Okey. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Tu belum baca lagi tu? Belum. Oh itu baca. Sebenarnya baru 3.40. Sempat lagi. Saya nak masukkan sikit lagi muka surat 91. Satu perkara lagi, satu bab lagi. Boleh ke ataupun dah macam rasa banyak sangat? Tafkhim huruf.
Okey. Tafkhim huruf isti'la ni pula, tadi kan huruf isti'la tu sentiasa tafkhim kan? Sentiasa tebal. Lepas tu bila kita dah masuk bahagian tafkhim yang sentiasa tebal ni, iaitu huruf isti'la, kita ada pembahagian pula lagi. Maknanya dia dalam huruf isti'la tu dia ada pecahan lagi. Okey. Pecahannya macam mana? Ada sesetengah huruf isti'la itu betul-betul tafkhim. Ada setengah daripada huruf isti'la itu dia sederhana. Sederhana tu maksudnya tingkatan dia turun sikit. Tapi dia masih lagi tafkhim. Boleh faham tak maksud saya? Ketujuh-tujuh tadi tu memang dia tafkhim sentiasa. Tapi dalam banyak-banyak yang 7 tadi ada sederhana tafkhim. Dia bukan nipis tau. Dia masih lagi tafkhim tapi dia turun pangkat sikit. Begitu. Antara Dia tidak takdim dan yang muka surat 91 ni Okey, cuba tengok. Yang pertama huruf isti'la tu tahu kita dah tahu ada 7. Tapi yang mana tafkhim dengan sederhana tu dibahagikan kepada 2. Ini kalau kita dah faham betul tentang sifat yang kita dah pernah belajar dulu, maka mudah untuk kita hadam. Okey, yang kedua tu dia tulis kat situ huruf itbaq. Huruf itbaq ada dalam huruf isti'la juga. Apa huruf itbaq yang ada dalam isti'la? Sad, dha, dha. Okey, 4 sekawan ni. Bermakna dia ada kekuatan kat situ. Itbaq ni adalah sifat yang kuat. Boleh tulis sikit tak dekat nombor 2 tu? Itbaq ni sifatnya kuat. sifat Isti'la kuat. pun okey. Isti'la pun bersifat kuat. Jadi disebabkan sad, dha, dha tadi ada sifat isti'la. Kemudian sad, dha, dha ni juga ada sifat itbaq. Maka dia ada 2 kekuatan kat situ. Yang Nanti aku menyebabkan call balik. dia jadi lebih kuat. Sad, dha, dha ni dia betul-betul kuat antara 7 tadi. Kita dah ambil 4 ni. Sebab apa? Dia ini tafkhim yang dia tidak pernah gugur tafkhim dia ataupun tidak pernah turun pangkat. Sebab dia ada 2 kekuatan. Ni nak kena faham betul. Sebab dia ada 2 kekuatan. Apa kekuatan sad, dha, dha? Satu sifat isti'la iaitu mengangkat pangkal lidah. Yang kedua sebab sifat itbaq mengangkat tengah lidah. Jadi Tengah dia lidah. betul-betul kuat. Tengah lidah. Tengah lidah tu dia terangkat ke atas sambil pangkal lidah pun terangkat. Itu yang menyebabkan dia punya sebutan tu betul-betul tafkhim. Dia tidak berubah. Boleh? Setakat ni boleh? Okey. Maknanya ada 2 sifat kuat pada sad, dha, dha. Tapi 3 lagi huruf iaitu qaf, ghain dengan kha. Okey. Qaf, ghain dengan kha. Dia tetap ada isti'la iaitu mengangkat pangkal lidah. Jadi dia ada satu kekuatan. Tapi hilang satu kekuatan iaitu qaf, kha dengan ghain ni yang nombor 3 ni dia tidak ada sifat itbaq. Itbaq itu apa? Mengangkat tengah lidah tadi kan, menutup langit kan. Tapi qaf, ghain dengan kha ni dia tidak mengangkat tengah lidah. Dia kalah kat sini. Jadi qaf, ghain dengan kha ni dia ambil sifat berlawanan bagi itbaq. Apa sifat lawan bagi itbaq? Itbaq tadi sifat dia angkat tengah lidah atau menutup langit. Tapi infitah ni membuka, lawan dia. Okey, jadi qaf, ghain dengan kha ni dia terbuka. Jadi dekat situ dia ada satu sifat yang lemah. Menyebabkan tafkhim tadi dah jadi sederhana. Itu sebab dia. Okey, sekarang nampak tak? Faham tak? Dia masih lagi tebal. Dia masih lagi tebal. Contoh kalau saya baca qa, ra, kha, sama macam lebih kurang sama bunyi dengan ta, sa, ba kan. Tapi kekuatan dia dah kurang sikit. Sebab yang tengah lidah tu dia tidak diangkat. Seperti mana? Sebab kalau kita tengok gambar rajah nombor 2 dengan nombor 3 ada beza. Yang dia letak lidah tengah tu dengan anak panah naik ke atas semua tu, maknanya lidah kita tu penuh ke atas. Tetapi infitah, nampak tak anak panah dia bawa ke mana? Dia tak bawa ke atas, dia bawa ke depan. Bawa ke depan. Jadi kat situ dia ada kesederhanaan bunyi tafkhim tadi. Dia masih lagi dalam kawasan tafkhim, tapi dia dah turunkan pangkat sikit. Apa sebab turun pangkat? Sebab sifat dia satu kuat, satu lemah. Tapi huruf sad, dha, dha tadi dua-dua kuat. Itu sebab dia. Angkat tengah lidah. Pangkal lidah angkat, tengah lidah pun angkat dia tutup. Angkat. Jadi qaf, ghain dengan kha tak boleh lawan. Maka jadilah dia
Maka jadilah dia sederhana. Okey, boleh? Ya, insyaAllah. Jelas tak? InsyaAllah. Mudah-mudahan ingat. Saya ni lega kalau kata semua jelas, faham, alhamdulillah. Nanti kita perincikan lagi, insya-Allah lah minggu depan kita perincikan lagi, dia ada carta tafkhim. Kalau kata boleh tengok secara macam seorang-seorang kat rumah, kita perhati apa benda carta kat bawah ni. Kalau boleh faham, alhamdulillah. Kalau tak faham, kita bincang minggu depan. Agak-agak kalau tengok carta ni faham tak? Kalau belajar tadi, tengok sekarang faham lah. Tapi kalau kejap lagi tengok, tahulah. Biasalah. Tak apa. So dekat sini cuma tengok je huruf yang kat bawah tu semua terjadi pada huruf isti'la juga. Tapi dalam huruf isti'la yang 7 tadi, 4 tu sod, dot, ta, dha, cuba tengok dia punya gerak dia. Dia punya bahagian. Kat situ dia tulis tafkhim selamanya. Sod, dot, ta, dha tu tafkhim selamanya. Nampak tak? Ada 4 kolom tu yang warna coklat tu kan? Tidak dipengaruhi oleh baris bawah. Tapi kerana apa? Qaf, ghain dengan kha tadi dia jadi sederhana. Apabila dia dibariskan bawah, maka bunyi dia tu dah disederhanakan. Okey, contoh tadi kita sebut qi, ri dengan khi. Tak perlu kita korek dalam-dalam. Qi, qi, ri, tak payah. Tak payah. Sekadarnya tapi mesti tempat letak huruf tu betul. Qi, ri, khi. Cukup. Dia tak perlu qoi, tak payah. Sebab apa? Sebab sederhana tadi dah disebabkan pengaruh daripada baris bawah. Baris bawah sahaja, baris atas dengan baris depan tetap tebal. Okey, ada soalan? Setakat ni bab kata Kak Su jelas saja Tak tahu apa nak soal. Tahu je Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kalau kata tak tahu nak soal apa tu jelas lah. Setakat ni jelas lah kot insyaAllah. InsyaAllah. Macam Kak Su. Pemahaman yang apa Kak Su? Macam Kak Su baca tadi, kan ada huruf yang Ustazah tegur itu kena tebal. Kan? Itu dia tebal sebab memang dia tafkhim. Kalau Kak Su sebut farikum, dia dah berubah jadi kaf. Itu perubahan huruf. Maknanya itu dari segi makhraj. Daripada segi makhraj kita dah tersalah letak. Kalau ku, betul tempat dia. Kalau ku, dia jadi kaf. Ku baru jadi qaf. Tapi kalau sebut ku, automatik insyaAllah dia jadi tafkhim lah, tebal. Tapi bila kita sebut ku iaitu kaf, automatik dia jadi nipis. Sebab dia bukan huruf qaf lagi kita sebut huruf kaf kan? Mudah-mudahan pemahaman yang kita dapat untuk teori ni dapat juga kita apply pada bacaan kita lah. InsyaAllah. Dengan bimbingan Ustazah insyaAllah. InsyaAllah. Saya ni pemudah cara je, penunjuk. Jadi kita apa-apa pun kena usaha juga. Tapi salah satu usaha ni kita istiqomah lah belajar kan. Saya pun macam tu juga, saya pun belajar juga, perbaiki juga bacaan. Okey, boleh Kak Surati kita bagi ruang untuk Kak Surati baca. Muka surat 15 ayat 98 sampai bawah. Mangkana. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi. Kalau berhenti wa malaikatih sahaja, jangan bunyi hi dia. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa malaikatihi wa rusulihi. Wa mala tu panjang mesti cukup. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril. Wa mala tu paling kurang wa mala 4 atau 5. Wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril
وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا Qaf tebal. إليك Walaqad. ولقد أنزلنا إليك آيات Bayyinat. بينات وما يكفر بها Ru tak إلا boleh panjang. Ru tu pendek. Yakfuru biha. وما يكفر بها إلا الفاسقون Ada sabdu jaga illal fasiqun. إلا الفاسقون Boleh? أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون Ta hujung lidah keluarkan sikit. Bal aktsaruhum. بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق Min tu tak dengung, in tu dengung. Sebab ada beza tu. Nun tu yang pertama, min tu nun tu tanda mati. Lepas tu nun yang kedua tu tidak ada tanda menunjukkan dia dengung. Ro tu tebal. Walamma ja'ahum rasulun min ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب Ulang musaddiqul lima boleh tak? Ya. Ulang musaddiqul lima. مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء Ada beza kan? وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم. Kasih saja. Sama. Cuma macam habisnya selesai untuk petang ni. Cumanya bukanlah kata nak longgar sangat, ketat sangat pun tak boleh, longgar sangat pun tak boleh. Saya buat maknanya yang basic lah. Kalau betul-betul nak bertalaki tu lain cerita. Sebab pengalaman saya, bukan pengalaman saya orang bertalaki dengan saya bertalaki dengan ustaz-ustaz, para syekh ni kan. Kadang ada setengah pelajar-pelajar yang datang, dia bagi masa seorang 2 jam contoh. Seorang 2 jam, kadang-kadang 2 jam dapat 1 muka setengah je contoh. Ada setengah orang yang baca 2 jam dia dapat 4-5 muka surat. Tengoklah pada banyak mana kita salah, penguasaan bacaan kita. Kalau betul-betul nak bertalaki tu kan, nak bersanad tu memang perlu satu-satu tu diperincikan. Tebalnya, nipisnya, selagi tak betul bacaan tu, selagi tu ulanglah 10 kali pun. Tapi tak apa, kita kan dalam proses belajar. Jadi kalau kata ustazah tak ketat sangat, bukan tak nak buat ketat-ketat sangat. Tidak, nanti stres lagi susah. Kan? Tidaklah longgar sangat. Ketat sangat tak boleh, longgar sangat tak boleh. Ada-adalah seadanya yang semampu semua. Saya bergantung juga pada keadaan semua kan, kemampuan semua macam mana, sejauh mana penerimaan. Tu saya kena ambil kira. Jadi minta maaf juga kadang-kadang menegur tu terlebih-lebih tertegur tu takut ada yang terkecil hati ke apa ke kan. Sebab rasa itu tanggungjawab kan. Kita cuba tak apa ustazah. Tak apa. Kalau kita kecil hati kan kita dah left dah. Kita perlu teguran ustazah. Ustazah, kita perlu teguran. Kita perlu teguran. Kalau ustazah comel tak je tegur, kita tak tahu silap kita. Ustazah, baca sanad talaki dengan Ustaz Zuhud.
Ustaz Syuhud. 3 ayat je. Ya, kalau Kak Su cakap 3 ayat ke ada orang kata 1 ayat tu, saya tak heran. Sebab apa? Dia nak kita betul-betul buat sampai Saya jadi. menangis. Faham? Saya pun pernah nangis juga. Nangis Saya bukan kata kena marah tapi Ustaz. Nangis keras. kena maknanya apa? Maknanya Kak Su kena macam ni lah, belajar basic dulu, ambil sikit-sikit. Dia tak boleh terus-terus macam tu, terkejut tak boleh. Macam saya cakap lah, kita lidah orang Melayu, tiba-tiba nak jadi orang Arab terus satu hari, tak boleh. Duduk kat Arab paling kurang, kalau orang umur kita, kalau ada setengah student yang muda-muda, 3 bulan duduk Arab dah boleh cakap Arab. Kita belum tentu lagi 3 tahun tu kita boleh cakap Arab. Kan? Betul. Tak, kaedah ni itulah, maknanya kita makan masa. Yang penting istiqamah lah. Saya sentiasa mendoakan. Mudah-mudahan setiap yang berjuang belajar ni Allah pemudahkan. InsyaAllah. Amin. Okay. Ustazah. Tutup dulu lah. Ya. Yelah kita dah macam ni, setidak-tidaknya nak tahu jugalah perkembangan tu maju tak maju ke, ada sikit perubahan ke, ada ke. Kalau kita, saya Ustazah kalau nak komen tu saya mengadu-adukan lah, katakan huruf apa ni, rai tak berubah daripada mula-mula jumpa Ustazah sampai contoh macam tu lah. Short, yang saya rasa secara personal lah. Itulah, saya pun sebenarnya kalau dah bertanya, saya bolehlah bercakap juga kan. Kebanyakannya daripada kita ni semua lancar dah mengaji. Panjang pendek, dengung tu semua lancar dah. Cumanya sebutan kita tu masih Melayu, tu yang dia jadi susah nak menguasai. Penguasaan tu boleh tapi dia makan masa yang lama. Itu yang bila Hajar Zainab kata Roin tetap macam tu, tetap juga sebab itu kita dah biasa. Tapi kalau kita silap, kita betulkan sampai jadi dulu. Siratal ghairil maghdubi. Pada satu kalimah jadilah ghain yang mati tu. Nanti jumpa kalimah yang ada ghain mati, kita akan ingat benda tu. Dia tak boleh lari daripada kita kena selalu menyebut kalimah tu. Tu je. Kalau kita sekadar kita buka buku tajwid, kita fahamkan teori tapi kita tak menyebut, dia tak jadi. Tak jadi. Dia nak jadi dia kena selalu sebut, bertalaki selalu, itulah dia. Kena duduk Arab lah Ustazah. Atas usaha kita satu benda kan, macam Hajar Zainab cakap. Satu lagi, kita nak dapatkan keberkatan ilmu ni banyak lah. Kan bila kita dah cerita pasal nak dapatkan kemudahan ilmu tu, barokah tu pun satu. Ni saya bukanlah, sebab Hajar dah tanya kan, sebab ada setengah orang yang jumpa saya, Ustazah kenapa saya tak pandai-pandai. Ada setengah orang tu Allah mudahkan. Tak pandai ke atas usaha dia, atas izin Allah juga. Kejap kita tutup doa dulu, lepas habis doa kita stop recording dulu baru kita sambung. Allahul azim. وبلغ رسوله النبي الكريم وهذا تنزيل من رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah. Okey, minta Kak Su off dulu recording boleh? Oh, saya jadi host. Okey, sorry. Saya stopkan.